أن يكون متصلا بالكلام ويجوز تقديمه على المستثنى منه ويجوز ومنه الشرط يجوز أن يتقدم والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط والشرط يجوز المشروط يجوز أن والاستثناء إخراج ما قال في الكلام وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيد الإيمان في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا آل سيدنا محمد أما بعد. Ada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan rezeki daripada Allah kita dapat lagi bertemu pada hari ini dan kita menyambung perbahasan kita berkenaan dengan at-takhsis. Sebagaimana yang kita semua sedia maklum, takhsis adalah proses mengecilkan skop at-takhsis ini takhsis muttasil, takhsis dalam ayat yang sama didatangkan umum, didatangkan juga individu yang bahkan daripada lafaz umum dalam ayat yang sama. Okey, contoh yang jelas-jelas tadilah innal insana lafi khusr illa allazina pada allazina amanu, maka orang yang beriman dan beramal soleh dikeluarkan daripada hukum asal, iaitu semua manusia dalam kerugian. Kalau tidak dinamakan al-istisna, yang kita terjemahkan dalam bahasa Melayu kita kecuali. Kata apa? Kacawali. Kacawali. Betul kan? Sebab saya dengar orang Kelantan sebut kacawali. Lahjah orang Kelantan. Okey. Iaitu didatangkan satu hukum tetapi diikat dengan syarat. Maka fahamilah, kita pun faham, kalau tak ada syarat, tak adalah ayuin itu jamak, ada alif lam al-istighraq, maka dia akan memberi makna semua. Muliakanlah semua orang Melayu. Bukan kecuali, sekiranya in kanu salihin, itu adalah orang-orang memandang buruk kepada mana-mana kaum muslimin, orang Islam sekalipun. Okay, hayat dia macam mana? Entah-entah mereka menjadi wali Allah lebih besar dari mereka. Inna yujma'u khalquhu yawman summa yakunu misla zalik summa yakunu fi zalika mudghatan misla zalik summa yanfukhu
yanfukhu fihi masih hidup tak pasti lagi. Wali a'yazubillah min zalik. Okey. Itu adalah ubah syarat saja. Akrim at-talabah in kanu mujidin. In kanu din. Muliakanlah pelajar kalau dia bersemangat. Sebab kalau kita muliakan juga orang yang tak bersemangat, seakan-akan bagi istisna ya, tidak sah istisna sebut. A'taituka amwali illa amwali. Saya berikan kamu semua harta saya, melainkan semua harta saya tak nak bagi. Amwali kullaha illa jami'aha. Saya beri kamu semua harta saya, melainkan semuanya saya tak bagi. Semua, tapi saya tak nak bagi semua. Jadi macam mana tu? Dia bakar begitu, bawa kepada qadi. Qadi kata istisna kamu telah terbatal. Maka bila istisna terbatal, start daripada istisna ke seterusnya terbatal. Jadi a'taituka amwali illa amwali. Jadi illa amwali. Jadi yang dipakai adalah a'taituka amwali. Semua hartamu hendaklah diberikan kepada orang tadi, sebab istisna kamu tak betul. Berlaku fasil, berlaku renggang kadar waktu yang panjang. Talaqtuki salasan. Tapi itu tak boleh jadi taksis. Dia tak termasuk taksis, tapi betul pada istisna, isu istisna. Ataupun saya buat contoh yang yang lain. Saya kata begini, a'taituka amwali. Iktibar sebab sudah berlaku senggang di antara mustasna minhu dengan istisna. Sebab tu kata Imam Al-Haramain Al-Juwaini, wa min syartihi ay yakuna muttasilan bil kalam. Qala rahimahullahu azza wa jal, wa yajuzu taqdimul mustasna 'ala al-mustasna minhu. Okey, dari segi bahasa Arab tidak menjadi masalah kalau didatangkan contoh, dia kata illa Rasulullah laka an tasubban nas kullahum. Okey, illa Rasulullah laka an tasubba kullah, baru datang. Wa yajuzu al-mustasna minhu. Kemudian kata Imam Al-Haramain Al-Juwaini, wa yajuzu al-istisna min al-jinsi wa min ghairihi. Al-istisna al-muttasil, istisna yang bersambung. Istisna namanya al-istisna yang terputus. Yang bersambung dari sudut apa? Sebab dia dengan jadi berlakulah istisna. Dan kita telah bincangkan panjang lebar juga isu ini. Sebab tu kita mendatangkan ta'rif istisna baru ni, ayat ahad lepas, ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalam, iaitu ta'rif ini merujuk kepada al-istisna al-muttasil. Okeylah, keldai tak datang, betul lah, dia tak datang. Tapi ada tak orang yang tak datang? Tak ada, semuanya datang. Maknanya tidak berlakulah ikhraj. Tapi ayat ini didatangkan dalam bentuk istisna, seakan-akan keldai dikeluarkan daripada dekat luar. Contoh kalau saya kata begini, ja'al qaum, ja'al talabah. Mungkin orang kata, ruak Jawi penuh orang, lepas tu dekat luar adalah motor, ada mungkin kereta Uber lalu, berhentikan pelajar. Itu yang kita bayangkan, sebab orang datang dengan kenderaan. Tapi kalau saya kata ja'al illa wa illa motosik, wa illa apa orang akan faham? Ajar dengan naga ni ada kaitan ke?
Kita pun tak pernah terfikir pelajar dan naga. Apa hubungan pelajar dengan naga? Tak ada kaitan. Ja'at talabah illa asyams. Dia semua datang. Tu tak faham, tak ada kaitan. Maka ketika itu istisna muqati' yang macam ni tidak sah dari segi bahasa Arab kerana dia tidak mempunyai kaitan. Memang orang Arab kata kamu tak cakap Arab ni. Cakap Arab tak betul. Kan konon-kononnya nak guna istisna muqati', tetapi di antara mustasna dengan mustasna tak ada kaitan. Ja'at talabah illa nukudahu. Okey, ada kaitan. Pelajar kami datangkan satu saja benda untuk pengetahuan kita setakat ini, iaitu tak ada masalah kalau syarat disebut lebih awal daripada masyrut. Bila sebut asyartu, akan ada satu lagi namanya masyrut. Asyartu wal masyrut. Apa dia asyartu? Memuliakan pelajar adalah masyrut, yang diletakkan syarat padanya. Apa pula syaratnya? Syaratnya macam tadi, iaitu sekiranya mereka bersungguh-sungguh. Cuma dalam ayat saya tadi, akrimit talabah in kanu mujidin. Jadi tak ada masalah sekiranya syarat disebut lebih awal sebelum masyrut. In kana talabah ina akrimhum. Okey, in kana talabah mujid fa akrimhum. Hanya pelajar bersemangat, muliakanlah mereka. Maka ketika itu saya telah mendatangkan syarat dulu. Setelahnya, ini segi bahasa Arab tak ada masalah. Jadi kata Imam Al-Haram, menjadi satu masalah dari segi bahasa kalau syarat disebut lebih awal daripada masyrut. Begitu juga tak ada masalah kalau awal daripada syarat. Okey. Kepada semua fuqara, semana-mana orang miskin pun jaiz. Tentu itu kalau saya tidak datangkan lafaz sifat selepasnya. Tapi kalau saya datangkan saja sifat, berlakulah at-takhsis. Okey, kenapa saya sebut perkara tu? Kerana perbahasan kita yang akan datang ni dia lari terus daripada isu kita. Dan mempertikaikan tindakan Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Kenapa Imam Haramain mendatangkan isu wal muqayyadu bi sifah yuhmalu 'alaihi al-mutlaq karraqabati quyyidat bil iman fi ba'd al-mawadi' wa utliqat fi ba'd al-mawadi' fayuhmalu al-mutlaq 'ala al-muqayyad. Ini tak termasuk dalam isu wal muqayyadu bi sifah yuhmalu 'alaihi al-mutlaq. Lafaz muqayyad yang bersifat muqayyad dengan sifat, sebarang kalimah dia bukan lafaz am. Dia bukan ni mabni pula namanya. Dia panggil apa istilah bahasa Arab? Mabni lil majhul. Saya terlupa kalimah tu. Mabni lil majhul. Tak didatangkan fa'ilnya. Yuhmalu al-mutlaq adalah naib fa'il, manakala alaihi itu adalah dia punya muta'alliq dia. Jadi yuhmalu alaihi dhamir pada alaihi muqayyadu bisifah. Jadi lafaz mutlaq, ada satu lafaz mutlaq, ada satu lafaz muqayyad. Tajuknya lebih kurang. Jadi soalannya, lafaz yang mutlak ni kita nak andaikan hukum ni hukum apa? Hukum adalah mutlak atau kita itu hamba yang beriman? Dalam sebahagian tempat, ada ayat Al-Quran yang Allah SWT menyuruh kita membebaskan hamba Muslim. Hamba Muslim. Membebaskan hamba Muslim. Diletakkan terus sifat dia. Bukan mana-mana hamba, bukan semua hamba. Sebaliknya, satu orang hamba
Dalam masa yang sama, utliqat ay utliqatir raqabatu. Wa utliqat maksud ar-raqabah fi ba'dil mawadi'. Maksudnya dalam ayat yang lain pula Allah Ta'ala suruh kita bebas, tapi tak sebut pun hamba itu mesti hamba yang beragama Islam ataupun tidak. Dia sebut hamba je. Jadi sunyi daripada sebarang. Saya kena menganggap dia seakan-akan dia adalah hamba yang Muslim juga. Okey, apa contoh realiti dia? Okey. An-Nisa ayat 92 Saya tulis kat sini biar ingat Isu kafaratul qatl. Orang yang bunuh secara tidak sengaja. Pergi ke Tasik Pedu dengan Ustaz Nazrul. Ada qalu agaknya Okey. Dia bunuh sengaja ke? Dia tak bunuh sengaja. Maksudnya dia tak akan jatuh hukum qisas. Dia akan kena bayar diat. Berapa diat dia? 100 ekor unta atau 1000 dinar. 1 dinar hari ni kat 80 genih, RM40. RM80, RM80 apa? 800 Satu kan isu diat ni sangat, sebab nyawa kita bukan nyawa kita, nyawa yang berharga bunuh tak sengaja pun maknanya walaupun tak sengaja tetapi meninggal tu mungkin seorang ayah meninggal. Allah yang maha adil, yang maha kan dia. Kalau dia orang miskin, kau tak pernah dipraktikkan lagi tempat kita. Itu macam isu diat kadang-kadang mereka tak tahu bahawa sebenarnya yang dimaksudkan begini-begini. Salah faham banyaknya salah. Mereka sudah pandang sinis terhadap Islam. Mereka nampak hukum Islam ni hukum yang zalim. Okey, tugas kita lah menerangkan kepada masyarakat. Okey, balik kepada isu tadi. Dia dah tembak kawan dia pun qalu. Kawan dia qalu, dia kena bayar diat. Dia kena bayar diat. Selain daripada bayar diat, dia juga kena menunaikan kafarah. Kalau diat bayar kepada keluarga si mati, kafarah dia melakukan beberapa bentuk. Dia memohon keampunan daripada Allah. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala, zaman itu memang zaman sistem perhambaan adalah. Jadi kalau kita tengok sikit-sikit apa saja yang kalau ada orang Islam buat silap apa semua, cara dia bebaskan hamba. Jadi dalam ayat ini, orang yang bunuh secara tak sengaja, dia hendaklah membebaskan hamba yang beragama Islam. Maksud dia kalau orang tadi yang tertembak kawan dia di hutan Pedu tu kan seorang hamba. Hamba yang macam mana? Yang agama Islam ke? Ataupun boleh juga bebaskan hamba yang bukan beragama Islam? Allah tak sebut dalam ayat ni. Kita nak buat macam kalau tadi beragama Islam, sebab Allah sebut dengan jelas. Nak bebaskan hamba Kristian boleh tak boleh? Sebab Allah tak kata bahawa hamba mukmin memang boleh lah, sah-sah lah boleh. Tapi macam mana? Boleh tak saya nak bebaskan hamba Kristian? Sebab Allah tak sebut pun kena bebaskan hamba yang beriman. Di sini sebenarnya dalam isu kafarah sumpah, nak bebas mana-mana hamba pun tak apa sebenarnya. Kamu faham silap. Katakan Allah sebut pada Imam Syafi'i begitu. Tapi kita yang bermazhab Syafi'i telah pun membebaskan hamba yang beriman. Adakah kita telah tersilap? Kita punya kafarah kita sah sebab dia juga hamba. Kalau kita bebaskan hamba yang tak salah. Tapi kita ni sepanjang kita hamba muslim, adakah kita berdosa? Kita telah selamat. Sama ada kita betul ke, kita salah ke, tetap betul. Sebab sekarang ni yang Imam Haramain datangkan ini, dia tak berkaitan dengan takhsis. Sebab apa?
wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabati. Orang yang telah membunuh secara tak sengaja, Allah kata hendaklah dia membebaskan raqabatin, maksud raqabatin wahidatin mu'minah, hendaklah dia bebaskan seorang hamba yang beragama. Maka tidak berlakulah umum. Tak berlaku umum. Sebab kita tak terjemahkan, maka dia hendaklah membebaskan semua yang beragama Islam. Oh, nayah dia. Dia berlaku juga isu taksis. Walaupun bukan semua syarat kena kepada bukan semua syarat membawa kepada taksis. Syarat dia akan bawa kalau tak syaratnya, syarat dibawa semua taksis kan al-fuqara. Tak juga. In ja'a Muhammadun. Okey, wallahu taala a'lam wa a'lam. Selesai kita bicara tentang at-takhsis al-muttasil. Okey. Macam mana nak tahu? Tahriru raqabah mutlak. Ada alif lam, ketika itu dia akan memberi makna hendaklah kamu bebaskan semua hamba-hamba yang ada. Walaupun disebut ar-raqabah, raqabah tu satu je kan, mufrad. Tapi sebab dia mufrad, dia ada alif lam, jadi dia boleh memberi makna semua. Tapi bukan itu yang Allah inginkan. Sebab tu Allah tadi Imam Haramain sebut ada takhsis munfasil. Mana takhsis munfasil? Tak ada pun. Fal muttasil, okey. Mana wal munfasil? Tak jumpa Saya pun masa tu betul juga Tapi lama-lama dah inilah sebenarnya pada wa yajuzu takhsisul kitab bil kitab wal kitab bil sunnah. Itulah bicara tentang at-takhsis al-munfasil. Walaupun Imam Haramain tak sebut wa ammal munfasil fa tapi bil kitab, tak sebut begitu. Tapi rupanya itu maksud beliau iaitu pada ucapan wa yajuzu takhsisul kitab bil kitab. Bicara tentang at-takhsis. Boleh catat ni Al-Baqarah 228. Nanti nak rujuk senang. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Allah kata apa? Wal mutallaqat, wanita-wanita yang dijatuhkan talak. Kenapa semua? Sebab dia adalah lafaz jamak, ada alif lam, maka dia akan memberi semua. Bahkan semua wanita yang dijatuhkan talak Nabi anfusihin, hendaklah dia menunggu selama 3 quru. 3 qur dalam mazhab Syafi'i maksudnya 3 kali suci. Maknanya selepas dia dijatuhkan talak, dia tak boleh berkahwin melainkan setelah berlalu 3 kali suci. Berlaku 3 kali suci, barulah dia boleh berkahwin dengan orang lain atau berkahwin dengan suami dia yang tak memang kena jatuh talak. Dia termasuk dalam mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Tapi dalam masa yang sama ada ayat-ayat lain yang menarik dia keluar daripada umum firman Allah Ta'ala wal mutallaqat, tetapi dimasukkan kepada hukum baru. Jadi kita kata, jadi ayat yang kedua telah mengkhususkan umum ayat yang pertama. Jadi ayat Al-Quran yang bersifat umum dikhususkan oleh ayat Al-Quran juga. Yang ni ayat Al-Quran yang bersifat umum dikhususkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Contoh dia Allah Ta'ala An-Nisa ayat Allahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unsayain yusikumullahu fi
tu jamak, dalam keadaan sama dia adalah mudhaf, maka dia akan memberi makna semua. Macam fatahriru raqabah tu dia tak jadi umum. Okey. Dalam ayat ni pula, yusikumullahu fi aulad. Tapi kalau ikut ayat tadi, yusikumullahu fi auladikum, semua anak kamu, tak kira agama apa pun, kalau ikut kefahaman secara umum ni lah. Jadi bertembung pada isu kalau ayah dan anak tak sama agama. Kalau ikut ayat, kena bagi harta pusaka kalau si ayah meninggal. Begitu juga kalau anak meninggal, tapi isu dia pada isu anak lah. Kalau ayah meninggal, anak pergi ke tasik, pergi ayah, anak tertembak si ayah kata, kamu bunuh aku sebab apa? Sebab anak kata, saya tengok muka macam pelanduk, maafkan saya ayah. Ayah kata, tak apalah, aku maafkan kita jumpa ke akhirat nanti. Lepas tu ayah dia pun qalu. Jadi kalau kita tengok antara contoh yang didatangkan oleh para ulama, iaitu pada hadis Nabi yang ringkasannya, hadisnya panjang tapi ulama datangkan dalam bentuk ringkas, fima saqatis sama al-ushur. Fima saqatis sama al-ushru. Fi ma kita dah belajar dah. Ma memberi makna umum pada segala apa tumbuh-tumbuhan, maksud dia segala apa tumbuhan pun yang diairi oleh air, yang diairi oleh air sungai. As-sama apa? Air hujan. Al-ushur, hendaklah dikeluarkan zakat perniagaannya, zakat pertanian. Bentuknya dan keadaan begini. Nanti kita beli yang kilogram. Okey. Bila dikira, saya kira jap. Janganlah marah kan. Satu 22.4 kilogram. 122.4 kilogram. 122.4 kilogram. Satu wasak. Jadi 5 wasak ber kilogram. 612 kilogram. Nabi nak kata, sebarang tumbuhan yang hasilnya kurang daripada 600 kilogram tidak ada zakat. Tapi kalau ikut hadis yang mula-mula tadi, fima saqatis sama, saja tumbuhan yang terhasil daripada sebab air Quran dengan Quran, ayat Quran dikecilkan skop oleh hadis, hadis yang dikecilkan skop oleh Al-Quran. Oh, kita tertinggal satu wasunnati bil kitab tertinggal ni. Okey, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Sebab saya nampak semua dah seronok dah tadi kan. Kita berhenti dululah sebab ada dua lagi. Tak apalah, dua ni kita akan bincang dalam pertemuan akan datang Sebab kalau tidak dia jadi